Baik, Satuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menjangkakan 2 juta orang akan mengalami pengangguran termasuk golongan graduan serta lebih 600,000 pekerja yang dibuang kerja sejak Mac lalu. Dan ancaman pengangguran ini dilihat lebih kritikal dalam kalangan graduan ketika negara ataupun dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan dalam konteks ini, bagaimana agaknya graduan dalam umur belia dapat mempelbagaikan kemahiran ataupun cross skill bagi menghadapi masalah pengangguran ini. Dan bersedia melalui Skype untuk mengupas lebih lanjut isu ini pensyarah kanan pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan UPM Dr. Muhammad Murshid Arsyad. Assalamualaikum Dr. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey Doktor, dalam kita meraihkan Aidilfitri ini, kita tidak boleh lari daripada masalah sebenar yang sedang dihadapi. Kita bergembira pada satu hari ataupun pada awal Hari Raya, tapi masalah sebenar mengenai pengangguran kalangan belia ini juga menuntut kita berbincang, berdiskusi bagi mencari jalan penyelesaian. Dan melihat kepada fakta yang dinyatakan tadi dengan jangkaan 2 juta pekerja bakal menganggur dan termasuk lebih 600,000 graduan. Apa kelengkapan ataupun belia ataupun mereka yang berada di pusat pengajian tinggi perlu mempersiapkan diri mereka agar mereka dapat bersedia memasuki pasaran kerja lengkap dengan set skill, kemahiran yang diperlukan mengikut kehendak industri? Ya, terima kasih kepada Bulletin Awal ni kerana sudi untuk mendapatkan pandangan. Ya, pertama sekali kalau kita lihat dalam konteks pengangguran di peringkat nasional sekarang ini, boleh dijangkakan berdasarkan unjuran daripada Bank Negara Malaysia mendapati peningkatan sebanyak 4% kadar pengangguran sejak tempoh berlakunya COVID-19, iaitu bermula daripada awal suku pertama tahun 2020. Dan kalau kita lihat dari segi pengangguran seperti mana yang dinyatakan tadi, hampir 610,000 jenis pekerjaan hilang di Malaysia, maknanya 610,000 pekerjaan semakin berkurangan di Malaysia jika dibandingkan dengan suku pertama tahun 2019 yang lepas, iaitu sekitar dalam 520,000 sahaja pekerjaan. Jadi menunjukkan yang bahawa keadaan sekarang ini menunjukkan trend, iaitu berlakunya pengurangan kerja dan mungkin juga akan menyebabkan implikasi kepada pengurangan jumlah pekerjaan yang boleh dimonopoli oleh golongan belia. Kalau kita lihat daripada konteks keseluruhan, hampir lebih kurang 40% pekerjaan di Malaysia ini dimonopoli oleh golongan belia yang berusia di antara 15 hingga 30 tahun. Yang mana lebih kurang hampir sekitar 80% pekerjaan tersebut adalah dimonopoli oleh graduan daripada universiti. Dan kalau kita lihat daripada setiap tahun pun, hampir 200,000 graduan dihasilkan dari seluruh IPT di seluruh Malaysia, baik IPT awam dan juga IPTS. Jadi menunjukkan kat sini bahawa dengan trend begini memerlukan persediaan yang rapi golongan belia, terutama belia pengajian tinggi, untuk menyediakan mereka menghadapi dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Dan mungkin waktu ketika ini sudah sampai masanya bukannya kebergantungan kepada pekerjaan yang hanya berdasarkan kepada majikan semata-mata, tetapi pekerjaan tersebut perlu dibentuk, perlu dibina dan perlu diselahkan supaya peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ataupun monopoli pekerjaan tersebut terbuka luas dan secara tidak langsung golongan belia mampu untuk bertahan selepas menghadapi pasca COVID-19. Dr. Kak, adakah kita sudah bergerak menjurus ke arah melihat kepada bidang keusahawanan bekerja sendiri oleh golongan graduan ini? Ini adalah satu mungkin melihat ke hadapan, ini adalah mungkin bidang-bidang pekerjaan yang mereka boleh terokai, bukan saja dapat memberikan pendapatan kepada mereka tapi juga membuka peluang pekerjaan kepada yang lain. Tapi bagaimana untuk kita mempersiapkan belia kita agar mereka ini terlatih mempunyai orang kata mentaliti, mindset keusahawanan? Jadi pertama sekali, golongan belia pengajian tinggi perlu mantapkan dari segi pengetahuan bidang digital dan juga IT. Ini penting. Kerana tempoh yang sedia ada sekarang ini adalah mereka perlu mengubah pemikiran mereka, bukannya sekadar-kadar hanya perniagaan itu terbatas kepada perniagaan fizikal semata-mata, malah perniagaan sebenarnya terbuka luas dalam bidang sektor maya, maknanya dia di atas talian. Jadi kalau kita lihat kat sini, dia ada satu istilah dipanggil sebagai independent economy, iaitu indie economy yang boleh diteburi dan boleh dicuba untuk diselahkan kepada golongan belia. Pertama sekali, kebergantungan kita kepada perniagaan
itu lebih terbuka luas. Maknanya kita tak bergantung semata-mata kepada majikan ataupun pihak-pihak itu. Sebaliknya kita yang menjana peluang pekerjaan tersebut. Antara bidang-bidang yang mungkin kita boleh ceburi di atas talian adalah sama ada mungkin pertama sekali kita menjadi penyedia perkhidmatan. Maknanya kita sendiri yang mengeluarkan produk dan kita yang memasarkan. Dan ataupun yang kedua kita menjadi perantara di antara majikan dan pengguna. Jadi saya tak langsung pengeluar dan pengguna tersebut kita menjadi orang tengah. Jadi golongan belia tersebut mempunyai peluang pekerjaan. Dan tak mustahil sepanjang tempoh PKP ni ada pelajar saya sendiri di universiti yang menjana pendapatan 4,000 sebulan hanya dengan bergantung kepada perniagaan di atas talian. Jadi secara tak langsung ini membuktikan bahawa peluang tersebut terbuka luas. Dan tak semestinya golongan belia hanya bergantung kepada satu pakaran bidang semata-mata, tetapi mereka juga perlu mempelbagaikan kemahiran tersebut. Antara 3 tips yang saya rasa mungkin boleh digunakan oleh golongan belia pengajian tinggi terutamanya, pertama sekali kita perlu asah kemahiran baru. Maknanya walaupun kita ada kemahiran sedia ada, tapi kita asah kemahiran tersebut supaya kemahiran yang sedia ada tersebut dapat dipertingkatkan. Dan yang kedua, kita mempelbagaikan kemahiran tersebut. Walaupun kita mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu, tetapi juga kita juga perlu menguasai juga bidang-bidang lain supaya proses tersebut kita dapat embedded, kita dapat cuba untuk adapt dengan senario sekarang yang secara langsung golongan belia mampu bertahan dalam situasi pandemik COVID-19. Doktor, ringkas saja, adakah ekosistem ataupun safety net yang ada ketika ini mencukupi untuk membenarkan belia kita memasuki ataupun venture kepada keusahawanan ataupun berniaga sendiri menjadi majikan kepada diri sendiri? Sebab kita tahu peratusan risiko keusahawanan ataupun startup untuk gagal untuk survive dalam tempoh 5 tahun itu pun agak tipis. Inilah sebenarnya hikmah kepada situasi yang berlaku. Maknanya dengan adanya perniagaan atas talian, perniagaan digital yang semakin berkembang, dengan adanya gig ekonomi, dia memberi peluang kepada golongan belia untuk golongan belia ceburi. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi pekerjaan sebagainya, bukan semata-mata pekerjaan tersebut terhad, tapi sebenarnya ada pekerjaan tersebut. Cuma orientasi perniagaan tersebut dah berubah dalam atas talian. Sedangkan temuduga pun boleh dilaksanakan secara atas talian, malah operasi perniagaan juga turut berlaku secara atas talian. Jadi bermakna di sini, tempoh untuk fasa kita mendepani pasca COVID-19 ini memerlukan pengorbanan sebenarnya golongan belia. Iaitu bagaimana golongan belia pengajian tinggi boleh bijak merebut peluang, menggunakan peluang yang sedia ada dan memanfaatkan peluang tersebut. Baik, terima kasih pensyarah kanan pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Dr. Muhammad Murshid Arsyad. Doktor, kita ada sedikit masa lagi ucapan raya dalam 30 saat, Doktor. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada keluarga, rakan-rakan dan juga seluruh warga UPM, dan tak lupa juga kepada wakil kerja Buletin Awani yang saya fikir tak berhenti-henti kerja daripada awal tahun ini. So semoga kita semua dirahmati dan limpahi Allah SWT. Jadikan hikmah pada Hari Raya kali ini sebagai batu loncatan kepada kita untuk bergerak lebih jauh dan maju ke hadapan, insya-Allah. Terima kasih.